Dari mana punca virus COVID-19 bertapak di Malaysia? Ketika banyak negara-negara lain memulakan misi menghantar pulang ratusan pelancong dari China kembali ke negara asalnya, Malaysia masih lagi dengan polisi mengalu-ngalukan pelancong untuk datang. Lebih menarik, pelancong China yang mahu ke Malaysia dikecualikan visa. Alasan mudah Perdana Menteri Malaysia ketika itu, wabak belum serius untuk sekat pelancong yang datang dari China. Kerajaan yang memerintah ketika itu lebih melihat nilai ekonomi yang besar dapat dimiliki oleh Malaysia dengan kedatangan pelancong-pelancong dari China. Kerajaan Pakatan Harapan memperkenalkan beberapa dasar yang tidak popular ketika itu dengan menamatkan allowance khidmat kritikal. Ini termasuk allowance kritikal doktor dan petugas-petugas kesihatan. Bersandarkan kepada negara yang begitu makmur, hidup sejahtera. Tanpa berselindung, masyarakat di Malaysia membandingkan nilai gaji menteri-menteri yang agak mewah jika dibandingkan dengan allowance kritikal yang dihapuskan. Pemansuhan yang direstui oleh jemaah menteri, beberapa kesatuan membantah termasuk Majlis Belia Malaysia. Mereka begitu kecewa dengan pemansuhan allowance kritikal doktor dan petugas-petugas kesihatan. Akhirnya pada 25 Januari tahun 2020, negara dikejutkan dengan kes pertama coronavirus yang berlaku di Malaysia. Ianya berpunca dari 3 warga Cina yang sedang dirawat di Hospital Sungai Buloh. Kemudian diekori dengan cerita pelancong-pelancong dari China yang telah dikuarantinkan. Namun akhbar-akhbar yang berpihak kepada kerajaan PH ketika itu tidak begitu mewar-warkan cerita jangkitan virus COVID-19 ini. Sepi sejenak cerita tentang virus COVID-19 ini apabila negara berhadapan dengan peralihan kuasa. Selepas pembentukan kabinet, kerajaan ini terus mengatur gerak dalam membendung virus COVID-19. Berita kumpulan tabligh yang berhimpun di Masjid Sri Petaling ada yang positif COVID-19 seolah-olah menutup cerita yang berlaku sebelum ini. Kerajaan baru yang dibentuk oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil pendekatan yang sangat berbeza dengan kerajaan sebelum ini dan terus memperkenalkan pergerakan serta seluruh rakyat di Malaysia. Perintah kawalan pergerakan yang diperkenalkan mula menjadi sindiran bekas-bekas pemimpin negara dari Pakatan Harapan, sehingga soal-soal ibadah Islam juga dipersendakan oleh pemimpin-pemimpin yang telah menjadi pembangkang. Seluruh rakyat Malaysia mengucapkan berbanyak terima kasih kepada barisan hadapan yang bertugas dalam Perintah Kawalan Pergerakan, terutamanya dari pasukan-pasukan beruniform dan petugas-petugas kesihatan. Saat Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan sehingga 14 April, pihak pembangkang dilihat masih lagi mahu berpolitik di dalam kesukaran rakyat menghadapi virus COVID-19 ini. Sehebat Arab Saudi terpaksa menutup tanah suci Mekah, apakah kita, sebuah negara kecil
Malaysia sanggup mengambil risiko-risiko sebagaimana yang berlaku di negara luar seperti Itali dan China. Wujud satu barisan depan dalam perintah kawalan pergerakan, ianya melibatkan pasukan perubatan, PDRM, ATM, APM dan beberapa agensi lain yang bertukus lumus bertugas dalam membendung wabak COVID-19 ini. Tiba-tiba pemimpin dari Pakatan Harapan yang menghapuskan allowance kritikal bangkit bersuara memohon supaya diberi peruntukan tambahan kepada pasukan perubatan. Anehnya, di zaman beliau semua perkara itu mahu dihapuskan, namun meminta kerajaan yang baru dibentuk ini menambah peruntukan yang dihapuskan oleh kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Pemimpin Pakatan Harapan mengkritik kerajaan yang baru dibentuk ini lambat bertindak, seolah-olah mengatakan kepada diri sendiri yang mana peringkat awal kehadiran virus ini di Malaysia adalah di zaman pemerintahannya yang langsung tidak bertindak. Dengan perintah kawalan pergerakan yang telah dilaksanakan ini diharapkan mampu mengekan dan menghapuskan terus kewujudan virus COVID-19 ini di negara ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, share dan like klik video ini.